Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan macam mana kita nak buat satu set soalan quiz ataupun soalan untuk ujian dan latihan kepada murid kita, di mana soalan tu kita dah ada ataupun mungkin kita ambil daripada buku latihan ataupun modul-modul yang sedia ada. Tapi kali ni kita nak masukkan dalam Google Form. Okay, masalah utama adalah kita tak boleh nak copy paste sebab soalan tu dalam bentuk gambar. Jadi kat sini saya tunjukkan contoh. Saya ada dua set soalan. Satu soalan objektif, satu soalan struktur. Macam mana saya nak transfer ke dalam Google Form dengan cara yang paling cepat dan paling mudah tanpa perlu menaip semula soalan ni. Okey? Jadi langkah pertama adalah kita murnikan dulu soalan ni supaya yang mana yang tak ada keperluan kita boleh buang. Okay? Contohnya bahagian A, jawab semua soalan. Mungkin ini kita boleh type lah sebab sikit je. Yang saya nak ambil adalah soalan dia. Soalan 1 sampai soalan 6. Cikgu tengok dulu soalan objektif ni. Soalan 1 sampai soalan 6. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita crop kawasan yang kita nak je. Okay, saya akan cropkan area yang saya nak. Saya cuma nak soalan 1 sampai soalan 6. Untuk crop ni, cikgu boleh guna macam-macam cara. Salah satu cara yang paling familiar adalah import gambar ni masuk dalam Microsoft PowerPoint ke, Microsoft Word ke. Kemudian kita crop macam biasa yang cikgu dah biasa buat. Kemudian klik pada gambar tu save as picture yang baru. Okay, baik, dah siap. Okay, kemudian habis soalan objektif, saya pergi pula pada soalan struktur. Kalau tengok dekat sini, soalan struktur saya ada dua soalan, bab 1 dengan bab 2. Okay? Jadi bab 1 pun ada dua soalan. Saya tunjukkan bab 1 sahaja. Nanti cikgu boleh repeat kaedah yang sama untuk bab berikutnya. Okay, caranya sama. Saya akan cropkan. Okay, soalan 1. Okay. Dan soalan 2. Another part is soalan yang ke-2. Eloknya kita asingkan soalan 1 dengan soalan 2 bagi memudahkan murid menjawab dan memudahkan kita menanda. Okay, dah siap. Sekarang masanya untuk kita sediakan Google Form. Caranya kita masuk dalam Google Chrome dan kita type je Google Form. Okay, dah ada kat sini Google Form. Okay, dah masuk. Kita pilih www.google.com. Lepas tu dia ada Google Form. Klik pada Google Form. Kemudian ambil go to Google Form. Okay, klik blank. Dan kita setkan dia sebagai quiz dahulu. Sebab kita nak buat quiz kan? Okay. Caranya pergi pada setting dekat sebelah kanan tu. Okay, ambil quizzes, menu yang paling kanan sekali. Make this a quiz. Untuk setting-setting lain, kita boleh ubah kemudian. Okay, tekan save, dah siap. Okay, ini langkah yang paling penting. Jangan lupa Okay, langkah yang paling penting adalah kita letak dulu tajuk form kita. Okay, contohnya kita nak buat soalan UPT. Okay, dah siap. Kita tekan dekat sebelah atas tu. Okay, untitled form ni bila kita tekan, okay, dia akan salin balik tajuk form kita sebagai tajuk file. Okay, ini adalah tajuk file, bahagian yang saya highlight ni. Ini memudahkan cikgu nanti nak cari balik file tu. Sebab kebanyakan cikgu lepas dia dah siap buat soalan, dia cari soalan dia tak jumpa. Dah telefon balik tanya, cik, kat mana nak cari soalan? Okay, soalan ni kena letak kat situ. Okay, kemudian dah masa dia untuk dia masukkan soalan. Okay, contohnya kita nak buat section A dahulu. Jadi kita buat soalan. Kita letak kat sini. Kita masukkan tajuk Okay, tekan dekat T kat sini. Masukkan tajuk, tarik naik atas. Letakkan tajuk.
bahagian A. Ini soalan objektif bahagian A lah. So kita nak masukkan soalan, kita dekat untitled question ni, kita dah boleh klik pada gambar. Kita letaklah dulu soalan dia. Jawab semua soalan. So kalau kita ada lagi arahan tambahan, kita boleh tambah description. Dekat sini, dekat 3 titik ni, add description. Okay. Ada 6 soalan semuanya. Contohnya kita ada arahan lain Ada 6 soalan. Jawab semua. Okay. Apa saja yang arahan kita nak letaklah. Dah siap. Kita tekan pada gambar image ni. Okay. Dan kita pilih soalan objektif yang tadi kita dah crop Okay, dah siap. Okay, dah ada dah soalan. Sekarang tinggal untuk jawab soalan. Okay, sebabkan dia ada 6, untuk dia jawab soalan 1 sampai 6, kita tukarkan short answer ni kepada multiple choice grid. Klik kat sini. Okay, untuk dia jawab, kita letaklah soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk jawapan pertama A, dia ada A, pilihan jawapan B, C dan D. Oleh kerana kita nak dia jawab semua, kita boleh set kat sini require a response in each row. Okay, dan kita dah boleh masukkan jawapan yang betul. Okay, dekat bawah ni ada answer key, klik kat sini. Dah boleh letak markah lah. Soalan 1, 1 markah. Okay, oleh kerana dia objektif, 1 markah lah untuk setiap soalan. Okay, kalau nak letak 3 markah ke 2 markah, boleh pilih dekat points sini, kanan ni. Kemudian kita tik pada jawapan yang betul. Contohnya soalan 1 jawapan dia A, 2A, soalan 3B, soalan 4D, soalan 5C dan soalan 6 A katakan. Dah siap, tekan button done. Okay, so soalan objektif kita dah siap. Okay, nak tengok hasil dia. Dia tak ada masalah. Time to time kita boleh tengok hasil dia dengan klik pada mata dekat atas ni untuk preview. Inilah apa yang murid nampak. Tajuk soalan. Kalau ada arahan soalan boleh tambah. Ini bahagian A, ini soalannya dan ini pilihan jawapan yang ada. So dia boleh jawab lah. Ini contoh. Okay. So, kalau dia submit, kita dah dapat markah dia. Okay. Sekarang kita nak sambung editing. Perasan tak? Bila kita preview, dia akan bentuk satu tab baru di sebelah kanan. Okay, nak kembali edit, kita balik ke tab yang asal. Kita boleh sambung edit. Sekarang kita nak tambah soalan section B. Okay? Untuk tambah soalan section B, cantiknya kita buat satu lagi section baru. Okay, section ni akan membezakan section A dekat page 1, section B dekat page yang kedua. Baik, kita nak pilih section dekat menu ni, ambil add section. Okay, tambahkan kat sini bahagian B untuk soalan struktur tadi Okay, untuk bahagian B kita nak tambah soalan. Okay, kali ni oleh kerana soalan struktur, satu soalan dia ada A, B, C, D. Macam tu lah, contohnya ada soalan, lepas tu dia ada banyak yang dia nak kena jawab. Jadi kita tak bolehlah buat macam soalan objektif tadi. Jadi kita tambah title. Okay. So title kita tulis kat sini soalan 1. Kita tambahkan gambar yang tadi kita dah crop. Okay, browse. Okay, pilih gambar yang kita dah crop tadi. Open. Siap. Soalan 1, kemunculan tamadun awal manusia.
maybe dekat soalan salah. Sepatutnya dekat sini. Sini kita patut jawab. Sila jawab. Patutnya letak arahan soalan lah kan. Sila jawab semua soalan. Okay, image title ni kita letak soalan 1. Okay, dah siap. Okay, dia ada jawapan. Okay, dia akan ada soalan 1A, B, C. Ada 3 tempat yang nak kena isi jawapan. Jadi kita pilih 3. Add question 3 kali. Okay, add question. And then kita letaklah. Ini untuk jawapan A. Dan dia perlu jawab dalam bentuk kalau 8 markah ni perenggan lah kan. Kalau dalam bentuk yang panjang, so kita jangan ambil short answer, kita ambil paragraf. Dan kita letak require. Answer key kita biarkan dulu. Yang penting kita masukkan berapa markah yang kita nak peruntukkan. Contohnya ini 8 markah, letak 8. Dan tekan done. So apa yang kita perlu buat seterusnya untuk B dengan C adalah duplicate saja. Tekan dekat duplicate ni, duplicate, letak B dan duplicate lagi sekali untuk jawapan C. Okay, dah siap. Okay, untuk B dengan C, okay, peruntukan markah berbeza. Jadi kita tukar. Okay, B 6 markah, kita tukar dekat answer kini. B 6 markah. Okay, done. Dan C pun 6 markah. Tukarkan jadi 6 dan. Okay, sekiranya ada lagi soalan seterusnya, contohnya ini soalan 1, kita ada soalan 2, 3 dan 4, kita ulang je langkah yang sama sehingga semuanya selesai. Okay, pada question sini kita perlu tambah satu yang sangat penting, tertinggal dah. Itu nama murid dan tingkatan. Jadi nak tambah kat mana? Okay, kita tambah dekat kita buat satu tambah question. Question ni sebelum sebahagian A kita ada nama murid. Okay, nama dalam bentuk short answer. Okay, dan required. Barulah nanti bila dia jawab ada nama. Dah tertinggal dah nama. Okay, bila dah siap kita nak tengok hasil dia lagi sekali. Kita boleh tekan dekat mata. Okay, dah hasil dah. Okay, kita cuba jawab Soalan 1A. Okay, kita jawab je lah. Suka hatilah. Hentam saja. Okay, yang untuk next. Okay, nampak tak bila kita buat section dia akan ada button next. So, kita dah boleh start jawab A. Kita bolehlah jawab apa saja jawapan. Pelajar jawab. Okey, contohnya soalan B, dia jawablah. Katakan dia dah siap jawab, dia boleh tekan submit. Okay, so nampak kalau dia view score dah ada jawapan. Dia betul satu sahaja, yang lain salah. Dan dekat ni section B ni akan ada jawapan. Okay, semua jawapan di section B adalah salah selagi cikgu tidak menanda. Sebab kita tidak menyediakan answer key di section B soalan struktur. Cara nak tanda dia pula, okay, saya tunjukkan okay, katakan murid dah siap, habis dah, semua dah siap jawab soalan. Okay, kita balik kepada set soalan yang kita buat tadi. Inilah masa ni lah kita perlu cari balik soalan yang kita buat. Sebab tu tadi saya tekankan yang nama file tu sangat penting. Sebab nanti bila nak cari dah tak ingat dah nama file dekat mana kan. Okay, tengok dekat soalan. Okay, nak semak pula. Nak semak bila kalau cikgu nampak dekat sini ada questions dan ada responses.
klik pada responses. Okay, akan nampak graf lah whatsoever yang dia summarizekan kat sini. Okay, ini soalan dan pergi kepada individual. Okay, bila pergi kepada individual akan nampak apa yang dia jawab. Okay, katakan kita nak betulkan jawapan kat sini. Okay, kita dah baca jawapan dia, okay, oh ini patut letak 6 markah. Jadi kita letak 6. So automatic bila kita tekan save, markah murid ni akan berubah. Tadi dia dapat 1 markah, sekarang dah dapat 7. Okay, nampak tak kat sini? Okay, kalau tak perasan, okay, saya tunjukkan lagi sekali. Okay, contohnya, B ni kita nak bagi dia 4 markah. Okay, so kita letak 1, 2, 3, 4. Dan kita tekan save. So automatic markah dia akan jadi berapa? So akan bertambah daripada 7 menjadi 11. So tak kira lah kalau katakan answer key kita salah. Kadang-kadang kita salah tick jawapan yang betul. Kita nak betulkan, kita boleh anytime back to the question dan betulkan answer key. Automatically keseluruhan markah murid akan berubah. Contohnya dekat sini, murid ni jawab soalan 2 B. Salah. Tapi kita semak-semak balik, saya dah tersalah bagi jawapan. Sepatutnya B tu betul. Jadi, kita balik kepada soalan. Kita tukar je answer key ni untuk soalan ni. Okay. Untuk soalan 2 ni, answer key dia kita letak B. So, bila kita betulkan answer key, ataupun jawapan A dengan B dua-dua betul. So, kita boleh pilih lebih daripada 1. So, kita tekan done. So, bila kita tengok balik jawapan pelajar, kita akan nampak markah dia bertambah 1. Nampak tak? Tadi 11, sekarang dah jadi 12. Dan tadi jawapan nombor 2 dia salah, sekarang dah jadi betul. Jadi, tak payah risau pasal answer key. Answer key kita boleh tambah, repair dan modify anytime. Okay, yang penting data jawapan murid tu dah ada. Sama juga dengan jawapan untuk soalan esei dan struktur. Kita boleh predefine ataupun kita boleh tambahkan kemudian. Okey. Susah. Susah nak tanda. Ni kalau ada seorang, 2 orang, bolehlah kita nak tanda pakai kaedah macam ni. Tapi kalau ada 30 orang, macam mana kita nak menanda kalau dah macam ni, kita nak kena scroll satu-satu murid kan. Okay, satu lagi cara untuk menanda yang lebih mudah, kita boleh klik pada button Excel kat sini iaitu create spreadsheets. Okay, kita klik. Okay, kita nampak tak soalan UPT. So just tekan button create, dia akan create satu spreadsheets. Okay. Okay, kalau tengok kat sini, macam ni dia dapat 12/26. Okay, so dia jawapan objektif dia. Mudah untuk cikgu buat analisis item. Dan ini untuk jawapan subjektif dia. Okay, untuk jawapan subjektif, kalau panjang macam tadi esei, kita nak bagi dia kemas, kita boleh tekan pada kolom ni. Dan kita tekan format, ambil wrap text. Senanglah cikgu nak tanda. Cikgu print dulu worksheets ni. Okay, kalau kata tak nak print bahagian soalan objektif, sebab soalan objektif dah auto mark kan. Okay, boleh hide kan area sini. Okay, untuk mudahkan dan kita cetak. Lepas dah cetak, dah marking semua dah siap, bolehlah isi balik markah dekat sini. Bila isi, dia akan auto kirakan bagi setiap murid. Okay, itu sahaja. Selamat mencuba. Assalamualaikum.